Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi, pagi ini adalah sesi kuliah hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin, anjuran Masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Pertubuhan Ikram kawasan Hulu Selangor, insya-Allah. Wallahu alam pesertanya dah masuk atau belum, tak nampak di sini, tapi sebab dah janji pukul 10 pagi, insya-Allah kita akan teruskan. Dan ahlan wa sahlan kepada sesiapa yang sempat bersama pada pagi ni, insya-Allah ya. Saya tak akan ambil masa yang lama sebab ada beberapa urusan yang perlu dibereskan, insya-Allah. Seperti biasa, kita akan sambung ya pengajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Sekarang ini berada dalam bab Al-Muraqabah. Pada pengajian yang lalu, kita telah baca hadis pertama, kedua dan ketiga. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang keempat, insya-Allah. Hadis yang keempat ini daripada Anas radhiyallahu anhu. Ya, Anasin radhiyallahu anhu qala. Ini kata-kata Anas ya, kata-kata Anas. Walaupun kata-kata Anas dia dimasukkan dalam kategori hadis juga ya, sebab dia ada kaitan dengan maknanya ada kaitan dengan ulasan ulasan cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum, cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maknanya kalau apa yang dilakukan oleh para sahabat itu pada zaman Nabi, diketahui oleh Nabi dan baginda tidak bantah, itu kira dianggap sebagai hadis lah ya. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, baru seorang bagi salam tu ya, insya-Allah. Tak mengapa. Kita pegang pada janji lah ya, insya-Allah. Okey, jadi hadis yang keempat ni Anasin radhiyallahu anhu qala. Jadi Anas kata apa? Anas radhiyallahu anhu berkata, innakum ni maknanya dia berbicara dengan orang zaman dia lah. Jadi dipaham daripada kata-kata ini, Anas berbicara dengan manusia selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ni masih dekat lagi ni dengan hidup zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, sebab Anas ni masih ada. Anas ni sahabat. Jadi kira tabi'in lah, tabi'in lah ya, di peringkat tabi'in ni. Tapi dah berlaku macam ni, Allahu akbar ya. Jadi kalau zaman kita ni tak tahulah macam mana ya. Jadi Anas kata apa? Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasyari. Dia kata innakum, sesungguhnya kamu, la ta'maluna a'malan, kamu melakukan beberapa amalan, beberapa perbuatan, pekerjaan ya. Hiya adaku fi a'yunikum minasyari, yang mana perbuatan yang kamu lakukan itu pada mata kamu lebih halus daripada sehelai rambut.
kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kami membilangnya, menganggapnya amalan yang kamu pandang lebih halus daripada seorang rambut itu, kami anggap ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, kami anggap amalan itu termasuk dalam amalan-amalan yang membinasakan. Masya Allah, maknanya kami dah anggap dosa besar, kamu pandang enteng. Itu lebih kurang bahasa mudahnya, ya. Al-mubiqat maknanya al-muhlikat, yang membinasakan. Jadi apa yang membinasakan tu dosa besar lah. Rawahul Bukhari. Jadi kenapa dia bawa hadis ni atau kata-kata Anas di sini? Nak menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ini, dia begitu teliti, begitu cermat dalam menilai amalan. Bukan mudah-mudah. Macam kita kalau katakan buat salah sikit-sikit, tak apalah, sikit je, bukan banyak pun. Macam itulah. Selalu tak kita dengar, misalnya kalau kita lewat-lewatkan solat, kita tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita kata bukan tak solat juga, cuma lewat sikit je. Macam tu lah, lewat sikit je. Jadi maknanya walaupun sikit, tapi para sahabat dia cermat. Itu dia kata ini menunjukkan maksud Anas ni, orang selepas mereka dipanggil mutasahil. Mutasahil ni maknanya ambil mudah, ambil ringan. Sikit, borak sikit je kan. Maknanya kadang kita borak tu, kita tak rasa pun kita buat salah kan. Sebab iyalah tak ada mengumpat orang, cuma borak-borak je kan. Tapi kadang borak-borak tu pun dia boleh menyebabkan leka, ataupun boleh menyebabkan kita lalai, yang boleh menyebabkan kita cuai dalam melakukan tanggungjawab kita. Jadi ini penting, dia masuk dalam bab muraqabah ni, maknanya supaya kita sentiasa peka dan berhati-hati, jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Maknanya apalagi kalau perkara itu dah jelas salah, walau buat sikit, dia tetap dosa. Ya. Okey, ni ada yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi dia kata apa? Ada dia dalam huraian ni, maknanya senada dengan kata-kata Anas ni, dia sebut la tanzur ila sigharil khati'ah wanzur ila azami man asaita. Maksudnya, jangan kamu pandang kepada kecilnya dosa, tetapi pandanglah kepada besarnya Tuhan yang engkau derhaka. Jadi kalau kita buat satu kesalahan, satu dosa, sebenarnya kita derhaka kepada Allah yang Maha Agung. Jadi Allah itu tetap agung walaupun kesalahan yang kita buat itu kesalahan yang kecil. Jadi jangan kita pandang enteng kesalahan tu. Sebab walau sekecil mana pun kesalahan, dosa yang kita buat, ia merupakan satu pelanggaran kepada perintah Allah yang Maha Agung. Ya, jadi itulah penting, ya, penting sifat muraqabah ni. Dan dalam hadis lain pula dibawa di sini sebagai sokongan kepada kata-kata Anas ni, al-mu'minu yara zambahu ka'annahu sakhrah yakhafu an taqa'a alaih. Dia kata orang beriman itu, dia melihat dosanya seperti sakhrah. Sakhrah tu makna batu besar. Batu besar yang dia takut akan menimpa dirinya. Bayangkan kalau batu besar di atas bukit tu, dia duk sipi dah. Bila-bila masa je datang angin kencang sikit, dia tergelincir menimpa kita. Jadi itu pandangan mukmin terhadap dosa.
takut sangat pada dosa tu. Dan wal kafiru, dan orang kafir pula, orang tak beriman pula. Kafir ni kita umumlah, tak semestinya yang orang bukan Islam. Maknanya orang mukmin yang dia walaupun dia kata dia percaya kepada Allah, tapi hakikatnya kepercayaan itu tidak meresap dalam jiwa dia. Jadi seolah-olah hidup dia macam tak ada Tuhan, walaupun dia mengaku Islam. Kan? Jadi itu yang kita tak nak tu. Jadi bila kita kata kita beriman tu, biarlah amalan kita dicorakkan, diwarnai oleh iman kita. Jadi maknanya kita kata, tu orang kafir tu, bukan kita. Kan? Jadi kita kena lebih peka lah. Kita yang mengaku beriman ni, betul tak iman tu betul-betul meresap dalam jiwa sehingga iman itu yang mencorakkan segala tindak tanduk kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Jadi dia kata di sini wal kafir ya rozambahu ka'annahu zubab yamurru ala anfih. Orang yang kafir, orang yang tak beriman, dia melihat dosanya seperti lalat yang melintas yang lalu di atas hidungnya. Macam mana? Kan lalat. Kalau kata dihinggap atas hidung tu, ada kesan tak? Paling tidak rasa geli kan, tempis je lah. Tak ada rasa macam apa kata, tak ada rasa terbeban langsung. Itu. Jadi tu kita tak maulah macam tu kan. Sangat tak ambil indah kepada dosa, ya. Jadi dikata kat sini menunjukkan bahawa itulah cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu mereka diiktiraf sebagai khair ummah, sebaik-baik umat, dan mereka selalu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah secara soreh, jelas mengisytiharkan bahawa Allah redha pada mereka. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah redha kepada orang-orang yang beriman zaman Nabi itu. Tapi dalam ayat ni khusus kepada yang berbai'ah. Tapi ada juga ayat-ayat lain yang secara umumnya Allah sebut Allah redha kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara ciri yang ada pada mereka, yang kita bila kita nak capai redha Allah tu, seboleh-bolehnya kita nak contohi cara hidup mereka, insya-Allah. Jadi salah satunya ialah jangan pandang enteng kepada dosa walaupun kecil. Misalnya macam kita kata, kita masam muka depan mak kan. Bukanlah kita nak marah kat dia, bukanlah kata kita tunjuk benci, tapi depan mak tu kita tak tunjuk wajah yang ceria. Jadi sampai mak terasa, kenapalah anak aku ni masam je kan. Apa tak kena ni. Sebenarnya mak dah terasa tu. Kan. Jadi jangan kita pandang aku masam pun bukan sebab aku bantah dia, bukan aku derhaka, bukan aku tak suka dia. Kan? Jadi kita tekan macam mana pun kalau boleh dengan mak tu sentiasalah tunjuk kita ni happy depan dia. Kan? Kita sebagai mak ni, kadang kita tahu rasa kan bila anak tu masam je kan. Kita tanya nak jawab tak jawab. Dia tak kata pun. Dalam surah Al-Isra tu Allah kata wala taqul lahuma jadi jangan cakap depan mak dan ayah. Tapi sekarang kita kata, kita tak kata pun. Kita cuma jawab endah tak endah je. Itu pun sebenarnya boleh mengguris hati ibu. Jadi kita rasa bukan masalah besar kan. Tapi itulah kalau kita sentiasa muraqabah, kita akan buat macam tu. Kan? Jadi kadang kita lengah-lengahkan, mak minta apa-apa, nantilah kan. Kita tak kata kita tak nak buat. Okey, kejap lagi, nanti tu berhari, tak tiba-tiba juga apa yang mak minta tu. Jadi itu pun sebenarnya kadang kita tak perasan. Jadi ialah kebanyakannya hubungan sesama manusia ni berlaku macam antara hubungan suami isteri, macam suami layan isteri macam mana kan. Kalau isteri tanya tu kadang-kadang
jawab, tak pandang pun muka isteri kan, acuh tak acuh. Sedangkan Allah pesan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka, isteri-isteri kamu tu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Cuba bayangkan sebagai suami, cara baik tak kalau isteri cakap tu dia buat tu, buat acuh tak acuh je kan, macam tak penting je. Jadi cubalah kalau isteri nak cakap apa-apa tu, pandang kat dia, senyum kat dia, tunjuk hargai dia kan. Jadi kalau suami bersikap begitu, sudah tentu balasannya akan begitu jugalah daripada isteri kan. Jadi kena suami sebagai qawam, pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga, dia yang kena tunjukkan contoh. Saya cakap macam tu, macam ni bukanlah saya nak kenakan orang lelaki sebab saya ni perempuan, tidak. Tapi saya nak tekankan bahawa pentingnya suami itu menunjuk contoh yang baik dalam keluarga. Jadi perkara itu kadang-kadang nampak tak berat kan, tapi sebenarnya itulah dah, sebab Allah secara terang, ya, ayat 19 surah An-Nisa tu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan isteri kamu tu dengan cara yang ma'ruf. Jadi cuba fikir apa yang berlawanan dengan ma'ruf tu, maknanya bukan masalah tak hormat isteri ke apa, tapi sebenarnya dah melanggar satu arahan, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak perkara yang kita perlu sangat-sangat muraqabah ni, supaya kita tidak mengambil mudah terhadap suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka berjaya menjadi umat terbaik. Jadi kalau kita nak mengembalikan khair ummah yang telah berjaya dibangunkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, jadi inilah perkara-perkara yang kita kena ambil berat juga. Bukan nak cakap benda besar-besar je kan, nak hudud lah, nak apalah semua kan. Benda remeh-temeh pun kita tak boleh pandang ringan. Dosa-dosa kecil pun kita tak boleh buat main-main. Okey, itu hadis yang keempat dalam bab muraqabah ni. Okey. Ya, kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang kelima ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang seperti yang nombor 4 tadi, itu komen Anas terhadap sikap setengah manusia pada zaman dia selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hadis yang kelima ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, muttafaq alaih. Jadi apa makna innallaha ta'ala yaghar? Yaghar ni makna dia cemburu. Semua orang fahamlah kan bila sebut cemburu ni. Selalu yang cemburu ni antara suami isteri, kawan rapat. Kadang orang berkawan rapat pun dia cemburu kan. Kalau kawan dia ni berkawan dengan orang lain pun dia dah cemburu. Jadi suami isteri apatah lagi, tapi memang kena ada cemburu pun kan. Kalau suami yang tak ada sifat cemburu ni dipanggil apa? Dayus pula kan. Tapi biasanya kalau manusia ni cemburu ni, maknanya dia takut hilang hak dia. Faham tak kan? Jadi katakan kalau isteri dia cemburu ke suami dia cakap dengan perempuan lain ke, tu dia takut kurang kasih sayang suami terhadap dia. Apalagi bimbang takut pasang cawangan ke apa kan. Begitu juga kalau suami pun cemburu ke isteri pun, maknanya dia ialah biasanya perasaan cemburu ni ialah lahir daripada terlalu sayang. Tu kata cemburu tanda sayang kan, dan terlalu bimbang kehilangan kepentingan dia. Tapi cemburu Allah ni berbeza, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tak berhajat pada kita.
Jadi kenapa dikatakan Allah cemburu ni? Ya, jadi Nabi jelaskan apa makna cemburu Allah. Wa ghairatullah an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih. Dan cemburu Allah ni ialah apabila seseorang melakukan apa yang Allah haramkan ke atasnya. Jadi kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mengharamkan sesuatu kecuali perbuatan itu atau perkara itu tidak baik untuk kita. Sebab Allah tak berhajat apa-apa. Kalau kita buat pun tak jejas, tidak menjejaskan kebesaran Allah. Tapi kalau kita lakukan apa yang Allah larang, maknanya siapa yang akan menanggung akibat perbuatan tu? Kita sendiri. Kalau Allah haramkan zina, kalau seorang tu berzina, bukanlah Allah cemburu sebab orang yang dia zina tu na'udzubillah lah, kalau suami orang berzina dengan isteri dia, maknanya rampas hak dia lah kan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kita kata merampas hak Allah ke apa kan, tapi kerana orang itu berani buat apa yang Allah larang dan dia akan menanggung akibat buruk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kesan-kesan buruk kan daripada perzinaan itu, lahirnya anak luar nikah yang nanti terbiak macam-macam kan, dan menimbulkan penyakit yang berat, yang susah dirawat dan sebagainya. Jadi apa saja perbuatan yang Allah larang itu, dia mendatangkan akibat yang besar kepada mereka yang melanggarnya. Semakin besar dosa tu, semakin besarlah akibat yang ditanggung, sama ada di dunia maupun di akhirat. Dia bukan saja setakat dunia, macam katalah rasuah. Bayangkan ya, rasuah. Allah kata, Allah dah larang rasuah. Jangan kamu makan harta kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Nabi pun melalui lidah Rasulullah SAW dah sebut la'anallahu rashi wal murtashi. Allah laknat yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah. Jadi maknanya Allah dah laknat tu. Jadi kalau orang tu dia melakukan rasuah, sama ada memberi atau menerima, maknanya dia telah mendedahkan dirinya kepada laknat Allah. Jadi Allah tak suka hambanya kena laknat ni. Allah tak nak kan. Allah ni kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sangat sayangkan hambanya, nak melindungi hambanya ni daripada seksa, nak menyelamatkan hamba daripada api neraka. Jadi bila tengok hamba ni berani buat apa yang dia larang, Allah geramnya. Macam itulah kita katakan contohnya. Jadi itu Nabi sebut sebagai jaror tu, cemburu tu. Cemburu dalam erti kata Allah tidak suka hambanya melakukan perkara yang dia larang, kerana itu boleh mengakibatkan perkara buruk akan menimpa ke atas diri hambanya tu, sama ada pada dirinya, hartanya, keluarganya, masyarakatnya, semualah kan dia akan menanggung akibat. Katakan rasuah, satu ummah sebenarnya boleh binasa, apalagi kalau membarah ni, macam dalam masyarakat kita sekarang dikatakan memang sangat parah penyakit rasuah ni, sampai orang dah tak rasa, Allah orang kata dah mangli kan. Bukan rasuah ni hadiah je, atau dah ditukar dengan nama lain, tips lah, duit kopi lah apa, jadi dah ditukar dengan nama lain tu, dia tak rasa dah ia satu rasuah. Jadi bila dah merebaknya rasuah, kita tahu kan hilang hak daripada orang yang berhak. Orang yang patut dapat tak dapat, yang dapat ialah orang yang tak berhak. Kemudian kalau dari sudut jawatan pula, yang dapat jawatan ialah orang yang tak ada kelayakan. Orang yang ada kelayakan dia tak dapat. Sebab apa? Sebab yang dapat ialah orang yang memberi rasuah. Allahu Akbar. Jadi bila jawatan itu dipegang oleh orang yang tak ada kelayakan, maka dia akan mengakibatkan kehancuran ummah tu. Kan, sebab Nabi SAW bersabda, apabila diberikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Na'udzubillah. Jadi perkara ini memang kita saksikan depan mata kita, dan baru-baru ini telah didedahkan sendiri oleh Ketua Polis Negara yang baru bersara. Allahu Akbar. Mendengar pendedahan tu memang kita sangat rasa
takutkan apalah nak jadi dengan bangsa kita ni. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tak boleh berdiam diri dalam keadaan seperti ini. Kita kena berusaha apa orang kata, memperbaikinya. Ada orang kata apa, berlakunya, merebaknya kemungkaran ini bukan ramai orang jahat pun, tapi sebab orang yang baik ramai duduk diam. Orang yang baik-baik, dia tak buat rasuah pun, tapi dia tak bersuara, dia tak membantah, dia buat senyap je kan. Jadi bila orang yang baik tak bersuara, maka orang yang jahat itu makin merajalela. Na'udzubillah. Jadi maknanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita kena ada sikap cemburu ni, cemburu kepada orang yang melakukan kemungkaran. Bukan kita dengki kat dia kan, tapi kita nak menyelamatkan ummah ini daripada kehancuran disebabkan oleh dosa dia. Dan dosa kita tak mencegah. Jadi sebab itu Nabi dah pesan dah. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Kalau tak mampu, cegah dengan lisan. Dan kalau tak mampu, cegah dengan qalb, dengan hati. Jangan redha. Tapi cegah dengan hati tu orang kata play safe lah, nak selamatkan diri. Aku tak buat, aku tak suka tu. Tapi apa langkahnya kan? Dan Nabi pun kata itu selemah-lemah iman. Takkanlah kita selama-lamanya nak duduk dalam taraf selemah iman. Naikkan taraf kita lah, cegahlah dengan lisan dan dengan tangan. Okey. Itu hadis yang ke-5. Okey, kita pergi kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ni panjang dan dia merupakan cerita. Tak apalah buat cerita je ya, baca cerita je. Kalau nak ulas-ulas nanti takut tak dan masa pula ya. Jadi saya akan baca cerita saja. Ulas sikit-sikit lah kan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya baca terjemah je lah, tak payah baca Arab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di sana terdapat 3 orang daripada Bani Israel. 3 orang ni dia ada penyakit. Ketiga-tiga ni ada penyakit yang berlainan, iaitu sopak, botak dan buta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji mereka. Lalu Allah utus malaikat. Malaikat muncul dalam rupa manusia lah. Mereka tak tahu pun ni malaikat. Lalu pertama sekali malaikat datang jumpa si sopak ni. Sopak ni penyakit kulit kan yang hudur kan, muka betul-betul tumpuk putih kan. Orang tengok pun macam tak berapa selesa tengok kan. Jadi maka malaikat pun bertanya kepada si sopak ni, dalam bahasa Arab disebut abros ya. Dia kata kalau ada offer lah, kalau ada tawaran yang bagus untuk kamu, apa agaknya yang kamu paling harapkan? Kamu suka apa? Jadi tentulah kan manusia ni biasanya dia menghendaki sesuatu yang tak ada pada dirinya kan. Dia tak tengok apa yang ada tu, dia tak syukur lagi. Kalau sakit sopak pun, cuba dia tengok anggota lain tu sihat pun, dia dalam jantung baik, paru-paru baik, tak syukur apa yang ada tu. Dia tengok, dia biasalah manusia, dia akan beri tumpuan kepada kekurangan yang ada. Betul tak? Maksud kita lah kan. Okey, dia kata launun hasan wa jildun hasan. Nak kulit yang bagus dan warna kulit pun bagus. Kalau kulit bagus saja pun tak nak juga, biar warna pun bagus. Nak putih ke kan, nak sawo matang ke, apalah. Jadi nak warna yang cantik, maknanya tak adalah betul-betul tumpuk tu. Kulit yang cantik, tak ada penyakit. Jadi dia kata hilang daripada aku keadaan yang manusia rasa jijik pada akulah ya. Sekarang kalau manusia tengok aku, dia rasa geli kan, rasa tak selesa. Jadi kalau boleh hilangkan ni keadaan yang tak lawa ni kan. Okey. Jadi
malaikat pun sapu kulit dia, lalu hilanglah segala sopak dia tu. Dan kulit dia pun jadi cantik lawa, ya. Launan hasanan wajil dan hasanan, kulit dia pun licin cantik lah. Jadi kemudian bukan takat tu, offer harta pula. Lalu dia kata, apakah harta yang kamu paling suka? Iaitu dia jawab, ibil, nak unta, ataupun bakar. Jadi ini rawi dia tak sure. Jadi dia minta ibil ke minta bakar, ya. Jadi lalu malaikat pun bagi seekor unta yang tengah bunting. Dan berkata barakallahu laka fiha, dan saya berdoa supaya Allah berkati unta ini untuk kamu. Okey, habis selesai. Yang tu dah sembuh dah sopaknya, harta pun dah dapat, iaitu unta yang bunting. Kemudian malaikat pergi pula jumpa yang botak tu. Teruk sangat agaknya botak tu kan. Bukan saja licin agaknya, tak tahu, Allah alam lah, rambut tak ada langsung, ya. Tapi orang sekarang botak nampak handsome pula kan. Okey, tak apalah, botak macam mana tak tahulah. Ya, jadi dia pun tanyalah, macam tadilah, kamu nak apa? Nak rambut yang lawa. Dan dia kata supaya tak ada lagi orang yang pandang jijik pada dia. Dan malaikat pun sapu kepala dia, dengan sendirinya tumbuhlah rambut yang cantik. Tu kuasa Allah. Kalau Allah nak bagi, kun fayakun je kan. Kun fayakun, tak perlu nak tumbuh, nak tanam ke, sapu ubat ke apa. Sebenarnya Allah boleh buat apa saja yang dia nak kan. Tengok penyakit sopak tu, malaikat sapu je kulit dia, terus hilang semua penyakit. Itu pun begitu. Bayangkanlah, daripada botak licin tu, sapu je terus tumbuh rambut yang lawa. Jadi lepas tu offer lagi, kamu nak harta apa? Lalu dia pun minta al-baqar, lembu. Jadi lalu malaikat pun beri seekor lembu yang tengah hamil juga. Jadi dan berkata barakallahu laka fiha. Jadi semoga Allah berkati untuk kamu pada lembu ni. Kemudian dia pergi pula jumpa yang buta. Biasalah tanya, kamu nak apa? Dan dia kata nak supaya dia diberi penglihatan lah, supaya dia dapat melihat alam lah kan, melihat manusia dan alam. Jadi malaikat tu sapu je mata dia, lalu dia pun dapat melihat semua. Jadi itulah katakan kuasa Allah ni kun fayakun. Tak payah nak pergi buat pembedahan, cari hospital pakar ke apa kan, boleh je kalau Allah nak bagi. Jadi sebab itu kita jangan putus asa berdoa ni kan. Kita susah apa, sakit apa pun, sebenarnya kalau Allah nak bagi sembuh, nak bagi senang, tak ada makan masa apa kan. Tanpa sebab pun Allah boleh bagi. Bukanlah kata nak ajar supaya jangan berikhtiar, tapi maknanya kena dalam ikhtiar pun kita kena yakin bahawa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah boleh beri bila-bila masa, sekelip mata kalau Allah nak. Kalau kita tak dapat tu, maknanya Allah belum nak bagi. Bukanlah maknanya Allah tak hargai usaha kita. Itu kena yakin. Kemudian dia tanya pula tentang nak harta apa. Jadi si buta tadi jawab al-ghanam, dia kambing. Lepas dia pun bagilah seekor kambing yang ni juga yang sedang bunting juga. Jadi okey, semuanya berkat dengan malaikat akan ada doa dia bagi tu, barakallahu lakum fiha, supaya Allah berkati untuk kamu semuanya. Jadi yang pertama, unta pun dah berkembang biak, sehingga dia kata dah penuh dengan satu padang lah kan, satu padang tu penuh dengan unta dia. Yang ni pula penuh dengan lembu, yang ni pula penuh dengan kambing. Semua dah biak lah. Kemudian dah
beberapa ketika wallahu alam kan sesuai dengan pembiakan yang penuh satu padang tu agaknya bertahun jugalah agaknya kan. Tak adalah lembu seko tu sehari semalam tu penuh padang. Itu berkembang secara normal lah kan. Berkembang biak dah. Jadi Allah hantar pula malaikat datang bertemu dengan 3 orang ini dengan rupa asal manusia tu. Jadi dia datang jumpa orang yang asalnya sopak tadi dengan rupa yang sopak tu. Agaknya dengan kulit yang hudo, yang buruk pakaian orang miskin macam dia masa dia sopak dululah. Jadi mereka pun datang. Jumpa si sopak tadi. Dia kata, aku ni orang miskin. Dia kata aku nak balik kampung dah tak ada bekalan. Maknanya dah putus bekalan nak balik kampung. Jadi tak ada harapan lah untuk dia balik. Kenderaan tak ada, bekalan tak ada, kecuali dengan kehendak Allah, kemudian dengan pertolongan kamu. Jadi dia kata, aku minta dengan nama Tuhan yang telah menganugerahkan kamu kulit yang cantik, warna yang cantik dan harta yang banyak ni, minta seekor unta supaya aku dapat naiki untuk balik ke tempat aku. Itulah lebih kurang dia mintanya. Nak minta seekor unta je, nak buat nak apa orang kata, nak naik balik lah, nak pulang ke negeri. Nak minta seekor unta penuh padang tu, dia minta seekor je. Kan, minta dengan nama Allah, kan, yang mengembalikan kulit yang cantik, warna yang cantik, yang lawa tu. Dan rasanya miskin, Allah bagi seekor unta, sekarang dah penuh padang, minta seekor je. Jadi jawab apa? Al-huququ kathirah. Kan? Aku ni banyak tanggungjawab lah kan. Ni nak bayar itu, nak bayar ini. Itu maknanya al-huququ kathirah. Banyak hak-hak yang aku kena tunaikan. Ya Allah, seekor unta pun tak boleh bagi kan. Malaikat kata apa? Malaikat kata, ka'ani a'rifuka. Dia kata, aku rasa macam kenal je kau ni. Bukankah kamu dulu sopak yang manusia jijik pada kamu, miskin, fakir, tak ada apa, dan Allah memulihkan kulit kamu dan Allah beri harta kepada kamu. Malaikat kata, dia jawab apa? Dia kata, sesungguhnya aku warisi harta ini dari datuk nenek dia. Allahu Akbar. Dah lupa dia. Ini yang panggil lupa diri. Sebab apa boleh lupa diri? Sebab tak muraqabah. Jadi dia kata, tak adalah. Dia kata, aku ni memang dah asal macam ni. Aku warisi daripada datuk nenek aku. Daripada satu generasi ke satu generasi. Jadi, kemudian malaikat berkata, sekiranya kamu dusta, kalau yang kamu kata tu bohong, tak betul, maka dia kata Allah akan kembalikan keadaan kamu kepada asal kamu. Asal kamu sopak, kamu fakir, Allah akan kembalikan keadaan asal kamu. Kalau dakwaan kamu tu tak betul, maknanya yang dia dakwa ini harta yang asal dia warisi daripada datuk nenek dia generasi demi generasi. Jadi jawapannya dah tahulah kan. Memang asalnya dia sopak, lalu habislah. Kemudian malaikat datang pula jumpa Aqra tadi. Dia datang dengan rupa orang tu. Maknanya keadaan sama dengan orang tu lah, masa botak, miskin, tak ada orang suka tu. Jadi dia pun cakap benda yang sama lah, putus perjalanan apa semua tu, nak minta seekor je untuk buat bekalan balik ke negeri. Dan jawapan orang sopak itu pun sama. Dan malaikat pun warning kat dia, kalau kamu bohong, Allah akan balik pulangkan kamu, kembalikan kepada asal kamu. Habislah. Itu dua contoh tak ada muraqabah.
Jadi mana keadaan kita ni kan boleh berbolak-balik dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi senang, senang sekelip mata. Kalau Allah nak bagi susah, susah sekelip mata. Itulah maknanya kita kena sentiasa muraqabah tu, sebab tak ada halangan untuk Allah tukar keadaan kita, dan tu juga kun fayakun. Jadi tu kena sentiasa muraqabah, awasi. Jangan fikir kita ni ada apa. Jangan fikir kita ni ada kuasa, duit kita banyak, kita sihat. Kita tengah-tengah sihat ni, masa ni juga boleh tumbang kan. Na'udzubillah kalau Allah nak. Harta kita banyak. Tengoklah, kata duit banyak dalam bank. Tiba-tiba kena scam. Habis ratus-ratus ribu. Macam-macam kan. Boleh berlaku. Itu semua Allah nak tarik rezeki Allah dah bagi tu. Mungkin dengan dosa kita, kesalahan kita, tak muraqabah kita lah kan. Okey. Dan terakhirnya, dia datang pula jumpa yang buta tadi. Dengan rupa buta lah. Dia pun samalah cakapnya. Nak putus perjalanan, nak balik. Jadi dia kata, aku nak minta lah dengan nama Allah yang telah memulihkan pandangan kamu. Nak minta lah seekor kambing untuk bekalan aku dalam perjalanan aku balik. Jadi si buta tadi, yang si buta ni cakap apa? Qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Betul, aku dulu buta dan Allah telah memulihkan pandangan aku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Orang ni minta seekor je kambing, tapi dia jawab apa? Ambillah apa yang kamu nak dan tinggallah apa yang kamu nak. Maknanya kalau kamu nak semua, ambillah semua. Ataupun kalau mana-mana yang tinggal apa yang kamu tak nak. Allahu Akbar. Inilah kan yang kita nak ni. Sikap macam ni lah kan. Mengiktiraf nikmat daripada Allah. Bukanlah dia kata, nantilah aku cari mana yang kami kurus-kurus ke, yang aku tak perlu ke. Nak bagi-bagi juga. Tapi pilih yang kurus, ya, pilih yang penyakit. Itu kan tak. Dia kata, kamu pilih. Kamu nak yang mana tu? Satu padang tu, kamu nak yang mana, nak banyak mana, ambil. Mana yang kamu tak nak, tinggal. Allahu Akbar. Inilah kan sikap yang terpuji. Tak lupa nikmat daripada yang memberi nikmat. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan menyalahkan kamu hari ini dengan sesuatu yang kamu ambil kerana Allah. Maknanya aku tak akan bersungut, aku tak akan menyesali kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat padanya. Jadi maknanya kalau kamu nak ambil apa pun, aku tak rasa kesal langsung. Aku tak akan ungkit langsung. Itu jawab si asalnya buta tadi. Lalu malaikat berkata, amsik malaka. Maknanya tak apa, harta kamu tu peganglah kan, aku tak nak ambil sikit pun. Fa innama tulitum faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Muttafaq alaih. Maknanya kamu hanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang Allah redha pada kamu dan Allah murka kepada dua orang. Dia kata sahibaika, maknanya sahabat kamu ni tak semestinya kawan dia, tapi maknanya orang yang setara dengan dia lah kan. Mungkin juga sahabat dia, mungkin sekampung ataupun mungkin dari kampung lain pun. Sahibaika ni maknanya dari segi maknanya orang tu setara lah, sama-sama diuji dengan kamu. Jadi itulah, janganlah kita ni tunggu nak diuji teruk macam tu baru nak bersyukur kan. Jadi setiap hari kita berada dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan muraqabah itulah dapat mengekalkan nikmatnya supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita leka, kita lupa dan kita tidak bersyukur. Dan akibat tidak bersyukur itu, Allah tarik nikmat daripada kita serta-merta. Na'udzubillah. Ya. Jadi mudah-mudahan kisah yang dipaparkan ini menjadi pengajaran
kepada kita semua insya-Allah. Jadi cukuplah dulu 3 hadis untuk hari ini. Bab muraqabah. Jadi penting sangat-sangat kita muraqabah, maknanya sentiasa ingat bahawa Allah sentiasa memerhati dan kita tidak boleh hidup walau sesaat pun tanpa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat Allah itu terlalu banyak, merangkumi kesihatan, kekayaan, kelapangan, keluarga, apa lagi ya, tak terbilang lah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan dapat menghitungnya, tak dapat menghitungkan. Jadi banyaklah bersyukur. Semoga dengan kesyukuran dan muraqabah itu Allah sentiasa memelihara kita insya-Allah daripada kemurkaannya. Okey. Ada soalan ke? Nampak tak muncul pun soalannya. Kalau sesiapa nak tanya, bolehlah type dekat ruangan komen tu. Kalau saya ternampak, saya cuba jawablah. Kalau tak nampak, maksalamah lah. Ya? Jadi, belum nampak soalan. Tak mengapalah. Mungkin tak ada soalan. Jadi, insya-Allah kita akan... Ada yang type ke ni? Nak tanya. Okey. Tunggu kejap ni, ada nak tanya. Okey. InsyaAllah. Yang kedua apa ya? Akra' ke? Jadi yang pertama abros ni sopak. Yang kedua akra' ni botak. Dan yang ketiga a'ma buta. Bagaimana nak istiqamah dalam bermuraqabah? Bagaimana ni lah susah kan? Jadi kita semuanya garis panduan dia surah wal asri lah kan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kena ada sentiasa ingat memperingati. Jadi sebab itu Allah dah secara umumnya sebut innal insana lafi khusr. Manusia semua rugi, dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi maknanya kena beringat dan ada nasihat-menasihati. Kan dalam hadis tu dia sebut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maknanya kena sentiasa pegang tu. Di mana pun kita berada, seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tak melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi maknanya kena sentiasa suburkan akidah tu, keyakinan itu, perasaan itu. Orang lain tak nampak, Allah nampak kan. Jadi, dan ialah kita manusia kadang-kadang lemah kan, kadang-kadang memanglah leka dan lupa. Jadi mesti ada peringatan. Itu perlulah kita berada dalam jamaah kan, yang saling ingat, memperingat. Dan kalau sekali-sekala terlupa, terbabas, itu biasalah, manusia tak maksum. Tapi Allah sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Maknanya ingat Allah dan segera bertaubat. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak berterusan dalam apa yang mereka lakukan, dosa itu, sedangkan mereka dah tahu. Jadi maknanya sentiasa beringat, dan kalau terlepas, terbabas, terlajak, segera bertaubat. Jangan tenggelam dengan maksiat tu. Kalau dah tahu ini salah, terus berhenti. Dandan tu juga, jangan tangguh-tangguh lagi. Jadi bila dah tangguh, itulah tak sempat nak taubat tu. Takut bila tangguh, tunggu esok lah, bulan depan lah, tahun depan macam tu. Tiba-tiba dah
Allah ambil kita balik, panggil kita kembali, dah tak sempat. Jadi kalau boleh kita segera bertaubat insya-Allah ya. Jadi ukhti ya, sentiasa berpegang kepada wal asri lah insya-Allah. Ingat, fazakir wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi orang beriman ni dia bermanfaat dengan peringatan yang diberikan ya. Inna fa'atiz dzikra. Ya, peringatan itu akan beri manfaat. Jadi orang yang dia tak suka diperingatkan ni, maknanya dia dah hilang satu daripada ciri mukmin lah kan. Mukmin tu ialah yang suka mendengar peringatan dan memberi peringatan insya-Allah. Okey, ada lagi ke soalan lain? Okay, kalau tak ada, kita berhenti kat sini dulu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pagi ini bermanfaat untuk kita bersama insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini dan di hari-hari terakhir Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beribadah pada 10 malam terakhir ini, dan kita diberi rezeki mendapat ganjaran beramal pada malam Lailatul Qadar insya-Allah. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.